wabarakatuh. Salam sejahtera. Hai, apa khabar semua? Syukur Alhamdulillah kita dipertemukan sekali lagi melalui siaran secara langsung ABSD. AB tanya, SD jawab ya. Dan hari ini hari Jumaat terakhir di bulan Ramadan. Ya, begitu cepat sekali masa berlalu kan. Hari ini masuki hari ke-25 kita menjalani ibadah puasa di bulan mulia ini bersamaan 7 Mei 2021 ya. Apa khabar semua? Saya nampak tu ada yang agak mengantuk. Ini petanda yang baik. Maknanya ada orang tu berjaga sepertiga malam dalam usaha kita untuk memburu ataupun mencari Lailatul Qadar. Alhamdulillah ya. Teruskan dengan misi pecutan terakhir ini. Jangan pula ada yang lemau. Nampak tu macam ada yang letih ya. Mungkin juga yang letih ni sebab dah mula buat persiapan hari raya. Termasuklah yang bercakap ni. Bukan persiapan apa pun. Macam pagi tadi saya pergilah ke pasar, belilah barang-barang bawang. Bukan macam bawang Ya, barang-barang dapur. Tak dapat tidak, tak banyak sikit mesti nak buat persediaan juga sebab kita khususnya orang perempuan lah akan menyediakan juadah hari raya nanti ya. Dan kepada anda yang masih lagi belum melunaskannya, lakukanlah dia dalam kadar segera iaitu zakat ya. Dan seperti mana yang SD pernah pesan, zakat ni dia ada kadar rata tetapi dan pada masa sama anda kena tengok juga negeri mana dan mungkin juga mengikut beras yang anda makan ya. Dan kita hari ini dalam pencarian kita untuk mencari Lailatul Qadar, malam yang sangat istimewa, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau 1000 bulan lebih kurang dalam 85 tahun. Bayangkan 85 tahun ibadah, rugi kalau kita tak cari. Kita pun tak tahu umur kita panjang ke tidak sampai ke 85 tahun ya. Jadi teruskan pencarian itu sampailah ke titisan terakhir ke ataupun dah lari sikit pecutan tu. Sebab dah terfikir pula, alamak, raya ni baju, apa ni, dekor, nak masak apa ya? Tak dapat tidak terfikir jugalah tentang persediaan hari raya. Jadi itulah dia sangat sesuai dengan topik kita hari ini yang akan kita bincangkan ya, iaitu nak puasa ke nak raya. Jadi kalau anda ada soalan ke ataupun pandangan ataupun pengalaman nak dikongsikan, ini merupakan tahun kedua kan kita beraya dalam norma yang tak berapa barulah. Kalau tahun lepas kita cakap baru, tapi dah tahun kedua ni mungkin norma yang tak berapa baru ya, yang kita perlu laluinya begitu. Dan anda boleh hantarkan sebarang soalan, pendapat, pengalaman bersempena dengan topik kita hari ini, nak puasa ke nak raya. Anda boleh hantarkan ke talian kami 014 30 10 10 2. InsyaAllah nanti kita akan panjangkan kepada SD dan SD akan berikan nasihat ke atau pandangan SD. Okey, dan juga kita nak alu-alukan kawan-kawan kita yang mungkin baru saja nak mengenali ABSD ya. Ini merupakan siaran secara langsung yang kudara setiap hari Jumaat 3 hingga 4 petang. Tapi kadang-kadang terbabas jugalah, macam minggu lepas kita terbabas sikit sebab SD ada acara, jadi dia muncul lambat sikit, kita terbabaskan sikit sehingga pukul 4.20 macam tu lebih kurang. Jadi dalam pada anda mungkin sedang buat kerja kat rumah ke, kawan wanita khususnya yang mana yang berniaga tu sambil-sambil claim karipap ke kan, sambil tengok ABSD ni menerusi IB channel. Ataupun anda boleh pergi ke siaran secara langsung di Syamsul Amri Ismail Official ya. Jadi kita dua cabang ya, kita siaran secara langsung melalui Facebook IB channel dan juga Syamsul Amri Ismail Official. Jadi soalan ataupun pendapat anda boleh anda panjangkan ke talian sekali lagi 014 30 10 10 2 ya. Dan hari ini 25 Ramadan. Kalau nak ikutkan lah, kalau tak ada lah PKP, rasa-rasanya minggu ini, hujung minggu ni ataupun mungkin hari ini ramai dah warga kota dah beransur-ansur meninggalkan rumah masing-masing untuk menghala ke kampung halaman. Tetapi kita semua sedia maklum ya, SOP dan juga peraturannya ialah kita tak boleh rentas negeri. Ini bagi kawasan negeri-negeri, anda kena tengoklah anda ni PKP ke untuk Selangor
PKP. Kalau anda perasan kan, sehari sebelum diisytiharkan PKP di Selangor, malam tu traffic jam sebelah malam. Banyak sangat kereta, mungkin orang pun keluar untuk buat urusan-urusan tertentu yang mungkin mereka tak dapat lakukan bila PKP dikuatkuasakan, ya. Jadi itulah dia suasananya, sebab dah menjadi tradisi dan juga budaya kita setiap kali tibanya Syawal, ya, warga kota akan kembali ke kampung halaman masing-masing, ya. Dan memanglah apa yang akan berlaku ialah kesesakan. Kadang-kadang saya terfikir juga macam mana antara rakan-rakan kita ni, khususnya kampung halamannya di pantai timur, pernah berada di atas jalan raya selama 11 jam. Lebih daripada tu pun ada juga kan. Jadi itulah situasinya. Kadang-kadang kalau kita melihat sesuatu perkara yang berlaku tu ada hikmah, ni jangan kecam saya pula, ya. Sebab bukan anda saja tak dapat rentas negeri balik ke kampung halaman, saya pun tak dapat juga. Itulah hakikat yang perlu kita akui, dan garis panduan telah pun diberikan untuk anda yang akan kita akan menyambut hari raya, tidak dibolehkan sebarang rumah terbuka, ya. Jadi pastikan juga anda sentiasa berpesan kepada ahli keluarga yang mungkin akan berkunjung ke rumah anda. Kalau tak silap, tak boleh lebih daripada 15 orang kot kalau tak silap dalam satu-satu masa. Ya. Jadi anda boleh semak balik berapa orang yang boleh datang bertandang beraya di rumah anda. Okey, dan kita tunggu isyarat daripada SD. Jadi kita nak alu-alukan antara rakan-rakan kita yang dapat masuk ke rumah ABSD. Macam raya pula, ya. Sama masuk. Cepat masuk. Jangan segan-segan silu. Okey, kita ada siapa ni? Ros Amin. Kita ada Habsyah. Habsyah Latif. Macam pernah aku dengar nama itu, tapi di mana ya? Ya, dan juga kita ada Suhaila, Nur Fiza, Rozaniza, juga ada Ann Temasik ni orang Singapura ke? Rohana Ma'ruf, seperti mana biasa Ida Shah yang sentiasa memberikan sokongan padu kepada ABSD. Terima kasih banyak Cik Da. Ya, dan kita kalau boleh like banyak-banyak, follow dan juga share, bagi tahu kat kawan semua. Jemput masuk ke ABSD. Kejap lagi nanti kita akan bersama dengan SD Syamsul Debat untuk kita membicarakan tentang topik kita yang menarik ni, nak puasa ke nak raya, ya. Dan macam kita ni orang-orang dewasa ni, kita fahamlah, ya, tentang SOP, tentang norma baru, cara kita beraya tak sama seperti dulu-dulu kan. Cumanya kita nak memahamkan anak-anak kita tu agak sukar sedikit kan. Dia akan tanya, why? Kenapa tak boleh? Kan? Jadi kita kena ambil masa juga untuk memahamkan mereka setakat yang kita mampulah, ataupun setakat mereka boleh faham lah benda tu tak boleh, ya. Jadi anda boleh panjangkan, mungkin di kesempatan ini juga kalau anda nak ucapkan selamat hari raya ke, boleh juga selamat melalui hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Sekarang ni apa perasaan anda? Adakah anda nampak Syawal lebih ke ada dapat Ramadan lebih? Ya. Jadi itu anda boleh kongsikan pendapat anda, dan kalau ada apa-apa soalan berkaitan dengan topik ni, nak puasa ke nak raya, boleh anda hantarkan ke 014 30 10 10 2. Okey, saya difahamkan SD berada di luar dan kita akan bersiaran bersama SD di satu lokasi yang akan kita ketahui kelak, ya. Jadi bila SD masuk nanti, bolehlah kita kumpulkan apa-apa soalan, ya, untuk kita panjangkan kepada SD. Dan ini sementara kita menantikan SD kan, tahukah anda ada satu lagu telah diharamkan sempena dengan raya? Hani tahu tak lagu yang diharamkan sempena raya? Din tahu tak lagu yang diharamkan sempena raya? Din kata iklan, orang kata lagu. Lagu bukan iklan. Lagu yang diharamkan sempena raya ialah lagu Balik Kampung. Begitulah, ya. Bila kita dapat maklum balas yang dalam pada sedih tu ada juga lawak jenakanya kan. Tolong jangan main lagu tu. Habis lagu apa nak main? Lagu Sudirman yang apa dia, Dari Jauh Ku Pohon Maaf, ya. Itulah, jangan maaf je lah. Ulu-ulu lah juga kan. Jadi itu ada antara dalam pada kita, ialah sedih tak dapat balik kampung, tapi kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Okey, SD. Assalamualaikum SD. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita
On the way ke mana? Saya ada program rakaman di program. Saya pun tak pasti benar rakaman ke live, tapi kat RTM. Oh, Jadi ya ke? saya memang plan. Kalau tidak saya lambat, saya kena dalam perjalanan kita buat live. Faham. So dalam erti kata lain, SD laku keras ya? Dah keras dah lama dah. Laku tu tak tahu. Cakap keras dah lama. Dah lama keras dah. Jadi kalau dapat saya kuatkan seronok sikit lah lagi dekat Adi. dalam. Seronok tengok dekat dalam skrin ni, nampak saya macam bercahaya sangat nampak. Ya Allah, itu namanya cahaya keimanan tu SD. Dah kan. Berseri-seri. Cahaya mak dia duduk kat bawah panas, dah terbayang sirat-serasik itulah. Okey, sebenarnya saya seronok juga bila tengok macam SD terisi masa, khususnya untuk yang 10 terakhir ni. Sebab kita tahu kan 10 terakhir ni paling crucial, paling penting untuk kita buat yang terhabis baik, yang paling termampu kita. Jadi mungkin juga dalam pada kita nak menghayati hari terakhir ni, ada juga di kalangan kita yang macam, Wahyu, tak siap apa-apa lagi ni. Dah risau juga tentang persediaan raya. Jadi topik kita nak puasa ke nak raya, nak tanyalah pada SD. Kalau pada SD lah sendiri kan, mana seronok SD? Puasa ke raya pada SD? Raya lah seronok. Raya Ni cakap tu terang lah, tak ada nak hipokrit lah. Memang raya tu seronok. Raya tu menyeronokkan. Cuma hebat lagi bulan Ramadan. Faham tak? Seronok sebab, hebat. Contoh, sebab seronok kita rasa gembira. Memang kita disunatkan untuk rasa gembira untuk hari untuk Syawal. Kan? Tu sebabnya kita ni kalau nak pergi kubur jangan pergi hari raya. Kan? Cuma bukan tak boleh pergi, boleh pergi. Cuma masalahnya kadang-kadang kita waktu tu teringat nostalgia, kalaulah arwah ni masih ada, macam-macam lah yang kita fikirkan. Kan? Jadi mana kata kita digalakkan pergi kubur tak semestinya pada pagi raya saja. Boleh pergi pada hari lain dan tak salah nak pergi pada hari raya. Cuma kita tidak digalakkan bersedih. Hari tu hari kegembiraan. Tu sebab saya selalu dalam ceramah saya kata orang perempuan pun kalau yang ada suami tu janganlah tunggu pagi raya baru nak minta maaf, dijamak kan dosa tu setahun. Jadi hari-hari minta maaf. Saya minta maaf bang kalau hari ni buat salah. Sebab kita tak tahu lepas tidur kita bangun lagi ke tidak. Macam tu. Jadi tu sebabnya tu sebabnya dalam setiap majlis yang kita pergi macam penceramah, macam KAB kan, masa kat radio kita cakap semuanya baik tu datang dari Allah SWT. Ni kurang tu macam kelebihan saya sebagai manusia biasa. Saya minta maaf banyak-banyak. Kita minta maaf banyak-banyak masa tu kita, sebab dalam Islam bila kita minta maaf kita lepas dah. Dah lepas dah. Dalam bulan Ramadan ada 5 perkara sepatutnya subur dalam diri kita. 5 perkara sepatutnya subur. Yang pertamanya bermaaf-maafan. Kan? Minta maaf dan memaafkan. Pertama. Yang kedua akan menyuburkan kejujuran. Sebab bulan puasa ni menggalakkan kita, akan mendidik kita menjadi jujur. Walaupun orang tak nampak, kita tetap tak makan. Sebab kita yakin Allah nampak. Jadi dekat pejabat tak berani curi duit pejabat. Sebab kita tahu Allah nampak. Patutnya macam tu. Yang ketiga menyuburkan perasaan tolak ansur. Patutnya bulan Ramadan dia tak kisah sangat. Tak apalah awak dekat depan dulu, tak apa. Dekat parking pun dia tak marah. Waktu parking kat bazar Ramadan tu berebut-rebut. Dah tahu orang dah pesan, jaga jarak. Malam tadi saya pergi ke area dataran Senawang di Seremban. Saya dekat sana dah ada kes kluster apa semua. Masa tu pergi tu sebab pergi kat satu kedai makan tu sekejap aja, tapi saya heran kenapa orang boleh berpusu-pusu lagi macam tak belajar apa-apa daripada apa yang dah berlaku sekarang ni. Kita kena protect diri kita, kita kena jaga. Kan ada satu program yang ada satu program lah, program majlis ilmu ni. Pengacara majlis. Ada satu program ni lah, dia pengacara majlis tu, dia dah ada tanda-tanda demam, janganlah pergi. Dia MC. Dia MC pengerusi majlis dan dia akhirnya didapati positif. Kan jadi masalah pada orang-orang lain. Jadi itu sebab saya kata sekarang ni tu tolak ansur. Kemudian yang ketiga menyuburkan perasaan yang keempat, maaf saya,
Keempat, menyuburkan perasaan kesabaran. Kan? Patutnya kita sabar bulan Ramadan. Dan yang kelimanya, kesyukuran. Jadi bulan Ramadan ni bulan yang hebat. Bulan lain belum tentu kita boleh dapat kelima-lima ni. Kita tak boleh nak suburkan tu sebab menyuburkan macam pokok lah Kak B Pokok, bila kita tanam, kita suburkan dia. Tetapi bila dia dah membesar, dia rendang, bulan lain kita tinggal nak guna je. Kita boleh berteduh, kita boleh buat pangkin, tempat duduk bawah tu. Kita boleh petang-petang sambil potong buah mangga, makan cecah kicap campur lada. Kan? Saja cerita tu. Tapi jangan terlalu grafik ya. Jadi maknanya kita kena orang kata menyuburkan tu pada bulan Ramadan dan bulan lain kita menuai hasilnya. Jadi itu sebabnya dinamakan Hari Raya Aidilfitri itu sebagai Hari Raya Fitrah. Iaitu kita kembali kepada fitrah manusia yang sepatutnya suci daripada dosa dan noda. Jadi pada pagi itu kita sepatutnya kita disunatkan bergembira. Malahan Nabi kata pakailah pakaian yang paling baru yang kamu ada. Jadi ini maknanya Nabi sendiri pun bergembira. Nabi pun happy pagi raya. Jadi tak ada salahnya kita hari raya. Cuma bila sementara kita masih berada pada bulan Ramadan, jangan hilang fokus. Teruskan. Itu sebab saya dengan Kak Abby untuk makluman semua follower, kami decide, kami awalkan untuk you all boleh berbuka puasa dengan tenang. Kita tak nak you tergocor-gocor, terkejar-kejar nak balik. Dan demi untuk majlis ilmu, kami pastikan yang program AB Tanya S Dijawab akan tetap bersiaran. Sebab memikirkan kita fokus dengan majlis ilmu ni. Wallahualam. Okey, SD. Yelah, mestilah kita seronok kan nak sambut Hari Raya kan. Tapi dalam keadaan musim pandemik ni kan, dan kita pun berada dalam PKP. Jadi kita pun tak boleh nak meraihkan Hari Raya sebagaimana kita raikan Hari Raya seperti dulu-dulu kan. Jadi macam mana kita nak still dapat nikmat Syawal tu, Ramadan pun kita dapat satu kepuasan. Jadi kita tak larilah daripada fokus kita untuk melalui hari terakhir Ramadan. Tak adalah pula sampai kita rasa cepatlah Ramadan ni habis ni, cepatlah nak raya kan. Sebab tak sabar nak bakar mercun. Kan? Macam ni kita sekali lagi macam ayat saya kata, kita jangan hilang fokus. Maknanya teruskan beribadah. Sebab macam mana pun kita beribadah, dia raya tak akan tangguh. Ni risau. Raya tak akan tangguh. Tiba-tiba tangguh tahun depan ke, tak ada. Kita akan teruskan berpuasa. Tahun ni lain sikit, kita puasa terus. Tak. Dia tak akan jadi macam tu. Raya tetap raya. Cuma kalau bab kata Kak Abby tadi kepuasan ni letak pada diri kita. Kita nak macam mana Syawal kita. Walaupun bersama dengan keluarga, tu satu benda macam saya dengan Kak Abby. Tak berhenti-henti kan. Kita ada kerja, ada tugas, tanggungjawab kita, tanggungjawab sosial kita. Tak berehat. So hari raya lah waktu untuk rehat. Waktu hari raya lah untuk kita bersama dengan keluarga. At least kita boleh menjamah hidangan yang ada. Paling tidak, jangan kita kesalkan. Sebab kalau ikut dulu, rentah daerah pun tak boleh. Tapi pada negeri-negeri yang PKP, dia dah rasa balik macam PKP dululah. Kan? Jadi pada saya selalu sebut pasal perkara ni. Kita sekarang ni berada pada norma baru. Kita berada dalam norma baru. Kita kena hadap norma baru, tetapi tidak semestinya kita rela berada dalam norma baru ni selama-lamanya. Tak boleh. Kita dalam masa sama, kita kena jaga tanggungjawab kita, sikap kita supaya kes ini dapat dikurangkan, kita akan dapat kembali pada norma biasa kebiasaan yang kita sukai. Sebab kalau kita cakap tak best lah raya tahun ni, kita kena fikir tau. Dulu saya selalu sebut, salah satu sebab kita jadi tak bahagia adalah kita tak bersyukur. Salah satu sebab kita tak bersyukur, sebab kita sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Okey lah. Kalau kita rasa raya kita teruk sangat lah duduk di rumah, kita tak boleh ke mana-mana. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan sekalian yang merungut dekat luar sana, yang melalak marah sebab tak dapat jumpa mak ayah masing-masing. Tuan-tuan dan puan pernah fikir tak nasib orang lebih teruk pada kita, terutamanya frontliner kita yang pakai PPE, berselubung, menyambung nyawa, memastikan orang lain sembuh, dan dia langsung tak boleh fikir. Jangan kata nak balik kampung, dia balik rumah dia sendiri pun belum tentu boleh. Betul. Hari-hari ada yang orang perempuan yang sampai period ni
Dia orang tak sempat tukar pad tau. Dah tahu dah berdarah aja dekat dalam kain dia. Ni cerita betul. Kita kena syukur kita at least kita masih boleh beraya kat rumah kita. Orang dekat sana macam mana? Bayangkan petugas-petugas pihak PDRM yang nak mula buat sekatan jalan raya balik. Pernah tak kita fikir? Dia orang ni tak payah raya ke? Kita je ke raya? Dia orang lagi suka kalau kita boleh balik kampung dan dia orang tak payah jaga roadblock tu. Inilah sebenarnya yang perlu kita hayati sebenarnya. Please lah. Benda ni saya cakap ni untuk ingatan untuk diri sendiri jugalah. Kan? Tak boleh balik kampung dan saya tak apa. Dah itu keadaan dia. Ni cerita-cerita saya tahu ada yang marah ni ni kayangan tak apa pula. Orang tu VIP tak apa pula. Orang ni menteri tak apa pula. Fine lah. Itu biarlah dijawab dengan Allah Ta'ala. Kita ni sebagai masyarakat, sebagai manusia, jaga diri kita, jaga keluarga kita. Tak usah kita nak blaming game ni tak boleh selesai. Kita tunjuk orang ni boleh, kenapa kita tak boleh? Buat apa? Tengok dekat India jadi apa sekarang? 300,000 lebih kes baru setiap hari. 3,000 kematian setiap hari. Bayangkan. Jadi itu sebabnya pada saya, kita bersyukur. Itu sebabnya salah satu hikmah daripada puasa, ada 3 hikmah. Pertama, menyuburkan tadi, yang saya kata tadi, yang 5 tadi. Kedua, untuk mengawal hawa nafsu. Dan yang paling utama adalah menginsafi ada orang yang lebih kurang bernasib baik daripada kita. Kan? Ada orang lagi susah daripada kita. Ada orang langsung tak makan. Kita fikir boleh balik raya. Ada orang kereta pun tak ada. Ada orang naik motor pun tak ada. Nak balik kampung pun tak boleh. Jangan cerita kampung. Makan sendiri pun tak lepas. Kita teruk-teruk kita makan Maggi pun. Maggi ada makanan juga. Ni makanan pun tak ada. Ada yang saya pergi tengok tu. Nasi dengan garam. Air garam yang bagi kuah tu. Bayangkan. Itu tujuannya kita ni berpuasa. Kita ingat bila kita tak makan. Macam ni rasa orang tak makan. Orang Rohingya tu kata sah ke puasa kami. Dengan tahap kami tidak bersahur dan tidak berbuka. So, tu sebab kita kena fikir juga nasib frontliners kita. Sekarang ni penjawat awam di Negeri Sembilan sendiri pun ada yang sektor-sektor kerajaan dah mula diserap namanya untuk diserapkan untuk bertugas tambahan berpuluh ribu lagi untuk tukar shift dengan grup-grup yang ni, grup-grup yang jaga ni. Dah tak cukup orang. Bayangkan. Sebab kes makin tinggi. Bukan kes makin turun. Betul. Jadi apa pun kita main peranan kita. Kita tunjuk orang sana, tunjuk sini. Lepas tu kita pula langgar peraturan. Sampai bila kes ni nak selesai? Tak selesai pun. That's why kita, at least kita ingatkan diri kita, ingatkan keluarga kita. Tentang orang lain, biarlah tu dia. Adalah tindakan ambil pada dia. Kalau ada tindakan pada dia, mudah-mudahan dia sedar. Kalau ada denda, dia kena bayar. Yang orang tertentu ni pula pun satu hal. Kau dah kena denda, janganlah kau tunjuk lagi ke orang. Itu satu hal juga tu. Kan, bukan saya marah. Saya tak marah orang. Lillahi saya tak marah manusia tak. Tapi saya marah pada sikap manusia tu. Sikap kita ni kita kena jaga. Jadi itu sebabnya macam kita, saya dengan Kak Abby dan semua orang, kita menyampaikan. Kita bukan niat kita ni nak tak puas hati, dengki dengan orang, tak. Saya faham. Siapa, gila ke siapa tak nak balik kampung? Kak Abby sampai berapa tahun? Setiap tahun pergi Singapura kot. Balik kampung dulu. Betul Kak Abby? Kan? Ada saudara-saudara dekat Singapura. Ni tak boleh pergi. Bayangkan. Airport pun tak berani pergi. Bukannya tak nak pergi. Tak berani pergi. Betul. Sebab kita nak jaga keselamatan. Sebab kita fikir kat rumah masing-masing kita ada. Bayangkan kat rumah kita ada anak-anak kecil. Bayangkan kalau kita positif. Anak-anak kecil tak berdosa, dia pun positif. Bayangkan kita pun tak tahu. Dia macam mana cara daya tahan badan dia tak tahu macam mana. So that's why. Pada saya, besar hikmah puasa pada tahun ni. Hikmah dan hikmah Ramadan dan juga Syawal. Kan? Jadi, sama-samalah kita mengajak diri kita agar mengambil iktibar. Ada orang nasib kurang baik, terutamanya frontliners kita. Ingat tu. Wallahualam. Kalau bolehlah, saya nak tambah sikit lah apa yang SD sebut tadi kan. Kebetulan lah saya bersembang dengan anak bujang saya. Dan kita sebutlah tentang soal inilah. Dan di mana yang saya katakan kepada dia, sangat menduka citakan apabila kita ni, netizen dan kita semualah dah hilang respect pada ulama, kepada agamawan, dan mereka dah mula menghina, mencaci. Dan saya katakan kepada anak saya,
Tak takut ke? Kan bala lain pula yang turun kan? Tak, dia marah kat agamawan. Isu pasal agamawan sebut ni kot, pasal mufti sebut tentang, kita cakap tu terang lah, tentang mufti sebut tentang haram hukumnya balik kampung. Tapi haram hukum balik kampung tu, kita kena baca sampai habis. Betul, betul. Membaca ni amalan mulia. Mufti kata, adalah satu benda yang haram kalau kita menipu. Maksud tipu tu, kita tipu surat. Kita tipu borang. Kita cakap mak kita sakit, wahal mak kita tak sakit pun. Sihat walafiat. Kata-kata tu doa. Kata tu Ya. doa. Lepas tu betul-betul sakit, lepas tu kita pula dah balik sini, tak boleh balik. Macam mana? Fikirlah macam tu. Tu maksud dia. Kemudian haram hukumnya. Sebab Nabi sendiri sebut, apabila berlaku keadaan wabak, jangan sekali-kali kamu pergi ke kawasan wabak dan meninggalkan kawasan wabak. Itu Nabi pesan. Jadi, itu sebab Nabi pun selalu nasihatkan kita. Nabi sebut dalam hadis, banyak penceramah sebut, kan, jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Kan, jangan tunggu jadi alim baru nak berdakwah, tapi berdakwahlah sampai jadi alim. Kan, jangan tunggu kaya baru nak sedekah, tapi sedekahlah sampai jadi kaya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan mati Allah sekalian, yalah macam Kak Abi cakap lah, cakap dengan anak-anak tu betul. Sebab saya bila tengok dekat dalam Facebook, tengok Twitter, kan, terutamanya bila ada pemimpin lah, sesiapa ke orang tertentu bagi kenyataan, bagi keluar pandangan dia, menghentam ni macam dah tak cukup tanah dah. Macam bukan bulan puasa. Ya, betul. Takut. Betul. Takut. Tak, kalau orang tua-tua dulu lagi kasar, dia kata mak kau tak ajar. Itu kan, ingat tak dulu masa kita kecil-kecil dulu, mak kau tak ajar. Kita marah pula bila orang cakap macam tu. Pakai kata-kata kesat, kan. Bulan puasa ni tolonglah, puasa ni bukan mulut aja, dan bukannya kita perut kita aja, mulut kita, tutur kata kita semua deria. Ya, wallahualam. Ada soalan tak, Kak Abi? Tak ada. Itulah kita nak lalukan soalan daripada rakan-rakan kita. Kalau anda ada apa-apa kemusykilan ke berkaitan dengan topik kita hari ini, nak puasa ke nak raya, anda boleh hantarkan ke 014 30 10 10 10 2. Okey, 014 30 10 10 2. Nanti kita akan panjangkan kepada SD. SD tengah parking parking kereta ni. Okey. Right. Okey, SD, kita juga nak memahamkanlah kepada, berpesan juga kepada diri sendiri kan. Sebenarnya bila kita sambut 1 Syawal itu juga merupakan satu rasa kesyukuran. Setelah kita selesai menjalani ibadah puasa dan ibadah-ibadah lain dalam bulan Ramadan ni. Tetapi kita nak seronok, macam SD kata, seronok dan gembira berlandaskan ajaran agama lah. Macam contohlah, tadi SD sebut kan tentang pada 1 Syawal ni memanglah kita kena pakai baju yang yang elok kan. Kalau baru ada baru, kalau tak ada baru ambil yang elok. Bukanlah compang camping ke ataupun dah koyak rabak ke apa kan. Sebab kononnya macam nampak macam swag ke. Tak ada tak boleh. Kena pakai yang molek. Cumanya mungkin ada yang tidak ambil teruskan roh Ramadan tu, maknanya berpakaian kemas, khususnya untuk kaum wanita lah SD. Maksudnya pakaian tu kena dijaga jugalah. Bukan kata baru dan mencolok mata ke. Itu yang rasa kena bawa roh Ramadan tu. Bukan Ramadan je buat, bulan lain back to normal katanya. Macam mana? Betul lah. Macam ni lah. Kalau kita tengok bulan Ramadan ni, kita ada satu disiplin. Kita ada satu disiplin yang kita jaga, iaitu disiplin kita dalam beragama. Disiplin kita dalam beragama daripada mula kita bangun sampai kita tidur. Kalau kita tengok dan kita kalau kita tengok ada kata-kata yang saya nak share sebab saya tengah cek kata ni, ayat ni macam ni.
barang siapa yang menyembah Ramadan, sesungguhnya Ramadan itu akan pergi. Barang siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah itu hidup dan tidak akan mati. Jadi kata-kata tu memang tepatlah. Kan? Maknanya, barang siapa yang menyembah Ramadan, sesungguhnya Ramadan itu akan pergi. Tapi barang siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah itu hidup dan tidak akan mati. Jadi kalau kita lah, ada kata baik pada bulan Ramadan sahaja, maka jadilah kita orang yang menyembah Ramadan, bukan menyembah Allah. Jadi maknanya orang yang menyembah Ramadan ni tu dia baik bulan Ramadan je. Malahan yang paling teruk dia kerja malam yang pertama. Malam yang pertama tarawih je. Ramai malam tu. Hari kedua tak empat dah. Sebab dia pegang pada satu hadis, iaitu barang siapa yang mengerjakan solat sunat tarawih pada malam yang pertama, akan diampunkan dosanya seperti bayi baru lahir. Sesungguhnya itu adalah hadis palsu. Itu hadis palsu. Jadi jangan nak apa. Jadi kita buat aja yang terbaik. Satu bahagian dalam satu hadis disebut, satu bahagian adalah keampunan, satu bahagian adalah kerahmatan, satu bahagian di dalamnya adalah kerahmatan, dan di penghujungnya pengampunan, dan ujungnya adalah pembebasan pada api neraka. Itu memang Nabi sebut. Jadi mana itu saja kita kejar. Tak payah kita nak apa. Jadi macam tu jugalah. Jadi baik, tiba-tiba jangan cakap elok-elok. Kenapa bulan lain tak boleh teruskan? Dah orang cakap elok kan. Contoh ada orang pakai tudung. Pakai tu ada orang marah Kak Ibi. Orang marah Kak Ibi. Kak Ibi pun ialah pernah berada dalam situasi itu dulu. Betul. Dulu. Ada orang dia sebenarnya bukan kata dia. Tu sebabnya kata, saya petik kata-kata Dr. Fadilah Kamsah. Dia kata, manusia tu bukannya tak boleh berubah. Tetapi dia tak nampak sebab kenapa dia perlu berubah. Tu sebab kadang-kadang dia rasa aku okey dia ni. Okey je. Tu sebab ada orang yang dia tak bertudung. Bila tak bertudung, ada orang tegur dia, kalau engkau bertudung, kan elok. Itu. Dan kemudian orang cakap, kalau engkau puasa tapi engkau tak jaga aurat, baik kau tak payah puasa. Ayatnya tu, jangan ambil yang tak puasa tu. Kau kata tak payah puasa lah. Bukan. Tapi apa yang nak beritahu kat situ adalah, bila dia betul, macam ni contoh macam kita bagi analogi. Saya dalam debat ni dalam debat kalau kita bagi analogi, maka kita lebih. Okey. Analogi, analogi ni contoh macam kita ambil tabung. Tabung, kita kena isi duit dekat dalam tu. Tapi kalau tabung tu bocor, kita isi bocor. Bagi tak payah isi. Jadi sekarang, bukan kata jangan isi duit dalam tabung tu. Tampal tabung tu. Supaya kita boleh isi dalam tu. Macam tu juga. Kan? Jadi sekarang ni, bila orang pesan, sesungguhnya orang yang menegur kita, dia adalah guru kita. Kan? Orang yang memuji kita adalah musuh kita. Dan tetapi dalam bulan Ramadan, kalau ada orang puji kita, seronok tengok kau pakai tudung. Manis pun manis. Kena dengan muka engkau. Allahu Akbar. Walaupun dah lama tak keluar radio. Ayat kan. Makna kata, bila orang puji macam tu, galakkan untuk kita terus pakai. Faham tak? Sebab ada sahabat-sahabat saya, lepas tu Ustaz, orang ni cakap lebih tak payah puasa. Apa pandangan Ustaz? Minta maaf saya cakap. Memang betul orang tu cakap. Tapi bukanlah kata kau tak payah puasa. Kan? Contoh macam ni. Kalau orang tu semayang, tapi dalam masa yang sama dia mencuri, baik kau tak payah semayang. Ayat dia. Bukan makna dia kata jangan berhenti semayang dan tu mencuri. Tapi berhenti mencuri dan teruslah semayang. Macam tu. Ya, betul. Jadi itu yang nak bagi faham. Jadi mantik kadang-kadang kena cakap. Okay, soalan Nur Azaziah Wan Aziz. Tapi sebelum tu, SG, saya nak bagi 10 markah kepada analogi tu. Terima kasih banyak. Okay, tak, yang tu Kak Ibi, macam tu nak bagi faham Kak Ibi. Lepas ni semua orang kena pakai analogi tu. Betul. Okey, ni Nur Azaziah katanya pada hari raya semua orang bermaaf-maafan, tapi ada orang jenis ego. Contoh, si A nak minta maaf pada si B, tapi si B tak mau minta maaf pada si A, seolah-olah dia rasa tak perlu minta maaf. Adakah meminta maaf hanya ketika berbuat salah dan dosa sesama manusia? Sila perjelaskan. Satu lagi kenapa nama kita ni disebut sebagai manusia? Kenapa kita dipanggil manusia? Manusia miskin kaya semua bergembira. Kan? Manusia, nasia, insan, alif nun sin.
Nun, insan. Jadi insan dengan manusia tu tadi dia ada satu persamaan. Berasal perkataan Arab ni maksud dia adalah lupa. Lupa. Manusia tu sendiri maksud dia lupa. Insan lupa. Jadi jangan confident sangat bila ayat tadi yang Kak Azaziah cakap tadi. Terima kasih Kak Azaziah, terima kasih. Soalan tu tepat sekali. Bila sebut tentang adakah kita minta maaf pada waktu kita buat salah aja? Soalannya kita tahu ke kita buat salah. Yang kita sedar kita tahulah. Yang kita tak sedar. Berapa banyak kali dah hidup kita, lah aku tak tahu pula benda tu menyebabkan dia terasa. Banyak kali tak? Betul. Banyak kali. Betul. Jadi jangan kita tunggu kita sedar kita buat salah baru minta maaf. Just minta maaf. Okey? Sebab bila minta maaf kita dengan Allah Ta'ala pun selesai sudahnya. Bila kita minta dengan orang tu, kita selesai walaupun orang tu tak maafkan kita. Dan kepada orang yang bodoh sombong, yang rasa dia tak perlu minta maaf, tak apalah. Jangan besok kita menyesal di kemudian hari. Sedangkan kita ada peluang, bukan susah pun. Bukan panjang pun. Itu sebab saya suka bila tengok masyarakat kampung dengan KB, bila pergi beraya dekat rumah orang ni. Cara dia tak sama macam kita. Kalau kita ni KB, kebanyakan, saya tak tahu kampung KB saya tak sure. Bila kita beraya pergi rumah orang, kita tengok ramai orang macam ni tau. Pergi masuk, Assalamualaikum, Nyam, selamat raya, mak haji batin. Ayat macam tu betul tak? Kita dah mak haji batin, lepas tu kita duduk makan, berbual. Okeylah, saya nak pergi rumah lain pula. Salam sekali, selamat raya, mak haji batin. Lepas tu bagi duit raya. Itu saja. Tetapi ada setengah masyarakat kampung yang masih mengamalkan tradisi lama adalah, macam contoh, saya pergi rumah Kak Abby, kan? Saya akan contohkan, saya akan duduk dekat bawah tau, bersela tau dengan tuan rumah ni. Duduk bersela dengan tuan rumah, salam kalau lelaki dengan lelaki, perempuan isteri dengan isteri. Kalau macam Kak Abby dengan isteri saya lah, contoh dia salam, mata pandang ni. Kak Abby, saya minta maaf banyak-banyak, salah silap, apa yang saya buat dulu, saya minta maaf sangat-sangat. Halalkan makan minum saya, ujung rambut, ujung kaki, maafkan saya ya. Ya, saya pun sama kalau saya buat salah. Macam tu betul-betul minta maaf. Mesti pandang betul-betul. Jadi, bila kita keluar tu satu kelegaan. Dia akan bau betul-betul kita kembali pada fitrah. Tu cerita dia. Jadi, kalau bulan Ramadan kalau Syawal tahun ni, mungkin kita tak boleh nak salam. Tapi tak apa. Kita duduk, semasa kita dah habis solat Aidilfitri tu, sambil kita Sallallahu ala Muhammad, sambil selawat kita keluar, kita dulu kita salam, peluk-peluk. Yang ni kita tak payah salam, tapi kita pandang setiap orang. Maaf banyak, mazhar batin banyak mazhar batin selamat raya. Minta maaf sangat-sangat kalau buat salah silap, selamat raya. At least kita buat. Tapi mana saudara mara kita yang rapat tu duduk betul-betul depan dia, Pak Long. Tahu saya dulu banyak buat salah daripada dulu, dari kecil sampai besar. Kalau saya buat salah, maafkan saya, halalkan makan minum saya Pak Long Lepas tu salam cium tangan dia. Ini satu benda yang sangat baik sebenarnya. Itulah yang sepatutnya kita laksanakan. Dan tak banyak dah orang buat. Yang paling fail sekali, masuk beraya sama orang main telefon. Kan? Apa yang mengamuk dekat pejabat tu? Kat studio tu. Kan? Jadi maknanya paling aku rasa aku kan kat pejabat, tak ada bunyi kat kereta aku. Tahu dah. Jadi biar orang semua tahu dekat luar sana, ingat bunyi tu dekat tempat studio Kak Abby. Bukan tempat saya. Tapi nak beritahu, macam tu. Ya. Jadi mana kata ni tradisi orang dulu sampai sekali. Dia duduk bersela tu, lutut belaga lutut Kak Abby. Lutut belaga lutut, maknanya dia betul-betul nak minta maaf. Masih. Betul. Masih buat, alhamdulillah. Cuma kadang-kadang tu ada jugalah. Kita terpaksa tunggu sampai 10 minit. Panjang SG. Betul. Dia bercakap, minta maaf Zahir batin makan minum kalau tersilap. Pernah dulu masa kenduri kahwin kan saya terambil telur lebih. Kena pula yang Jawa tu kan? Ya Jawa. Kami memang separuh Jawa. Tu kerak ke. Dia bodoh-bodoh dia kata. Ujung tu bodoh-bodoh. Aku cakap siapa pula yang bodoh ni kan. Rupanya sama-sama. Aduh, sabar je lah. Sebab mak saudara saya ramai yang Jawa di Kelang. Tu yang tahu. Oh, ya ke? Tempe juga ya? Sambal goreng lah hari raya kita ni. Saya belah mak saya Jawa, belah ayah saya Minang tu sebab muka saya macam Pan Asia. Macam tu. Tak apa SG. Sebab ni puasa kan saya sabar menerima.
Okey. Okey, kita nak berehat Alright. seketika, SD. Baik. Kita nak berehat seketika. Jadi kita alu-alukan soalan daripada rakan-rakan semua. Anda boleh ajukan ke 014 30 10 10 2, soalan ke, kemusykilan ke, pandangan ke, dan juga ada sesuatu yang sangat istimewa yang kita nak announce tau, SD. Ujung-ujung. Yang itu kena tunggu. Ada surprise. Okey, kita berehat seketika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya anda tercari-cari bagaimanakah caranya untuk mencari rezeki, yang paling mudah sekali hari ini saya lorongkan satu jalan untuk anda, iaitu anda boleh menjadi stokis, anda boleh jadi ejen ataupun dropship untuk susu kambing Al-Amr. Sangat mudah tuan-tuan sekalian, sebab produk ini boleh dijamin tuan-tuan akan keberhasilannya dan keberkesanannya kepada mereka yang mengamalkan susu kambing Al-Amr. Jadi pastikan kalau anda berminat, hubungi talian yang tertera. Anda akan menjadi stokis, anda akan menjadi ejen, anda menjadi dropship, anda menjadi sebahagian daripada keluarga kami dalam memasarkan produk susu kambing Al-Amr. Pastikan hubungi segera. SD, dah nak dekat raya, bagilah offer. Boleh. Boleh bagi offer. Tapi masalahnya... Kami ada offer tau, tunggu ujung-ujung. Masalahnya, tak apalah, saya kalau kat AB offer, boleh saya offer. Itulah. Okey, baiklah. Okey, kembali lagi bersama kami secara langsung ABSD, AB tanya, SD jawab. Sebenarnya AB tanya bagi pihak anda. Kalau anda ada apa-apa soalan, boleh anda ajukan ke 014 30 10 10 2. Okey, ni kita nak cakaplah tentang kanak-kanak. Ialah raya kanak-kanak paling happy kan, SD? Dia paling seronok. Jadi yang kanak-kanak yang purba tu tak berapa sangat lah. Jadi kanak-kanak kita dulu cakap macam ni. Kalau dah lepas puasa penuh dapat raya. Jadi kita bagikan gambaran raya tu meriah ya. Tapi hakikatnya kita tak boleh dah semeriah dulu. SJ ada dapat tak satu kiriman ni? Dia tulis macam ni Masa kecil-kecil orang selalu cakap tak puasa tak boleh raya. Kan? Bila dah besar terbalik pula dah puasa tak boleh raya. Saya rasa ini antara lawak-lawak lah. Nak bagi kita seronok lah SD relax kan. Jangan muka ketat je kan. Tak dapat balik raya kan. Kita pernah laluinya tahun lepas. Ini adalah kesinambungan. Selagi kita tak jaga SOP, selagi kita tak ambil peduli, kita tak kisah pun, kita bersentuh-sentuhan, berapat-rapatan apa semua, makanya kes akan terus naik dan tahun depan kalau panjang umur kita beraya macam ni juga lagi. Betul tak SD? Okey, ni betul kita nak bagi anak kita meriah SD. Dan satu lagi ni pengajaran juga kepada pemimpin-pemimpin. Kita tak sebut belah mana, kita tak pihak mana-mana, pemimpin. Kena sedar rakyat kat bawah ni menderita macam-macam. Jadi jangan lupa tahun lepas menjelang Syawal kes kita sangat rendah. Makin lama makin turun, kita pernah sifar kes dalam beberapa hari. Tapi you all atas kerakusan nak mengejar dunia, nak mengejar ni, akhirnya berlaku pilihan raya. Kita tak boleh nafikan, bermula daripada pilihan raya tu lah, berjujut keluar kes, berturut-turut, naik. Sampai dah tak tahu nak apa, macam dah hilang punca dah kita ni. Jadi itulah, tu cubalah fikirkan. Saya memberi nasihat atas dasar, bukan mengkritik, tapi makna nasihat supaya kita berubah kepada orang yang lebih bertanggungjawab, fikir. Kan? Jangan selfish. Tahap persaudaraan dalam Islam ni yang paling hebat sekali ithar, iaitu mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Akhirnya menang jadi arang, kalah jadi abu. Tak ada siapa pun dapat manfaat dekat sini. Tak ada siapa. Betul pilihan raya dah berakhir. Betul, you all dah dapat membentuk kerajaan kat sana. Tapi apa berlaku pada rakyat? Yang ditanggung sampai ke hari ni. Berapa lama? Ini yang kita nak beritahu kan. Jadi tu nasihat kita lah.
Kan? Jadi dalam kata sebut tadi kanak-kanak tadi yang sebut tadi kan, betul lah. Tetapi saya nak perbetulkan sikit tentang kemeriahan ni. Macam saya kata, Nabi sebut kekayaan orang yang paling kaya adalah orang yang sentiasa berasa syukur dengan apa dia ada. Sekarang ni kita kena satu syukur, Alhamdulillah mak aku masih hidup, masih sihat. Mak aku ada kat rumah. KB, cuba KB huraikan sikit apa maksud telegram masa zaman kita kecil-kecil dulu. Apa maksud telegram? Telegram selalunya membawa berita duka. Berita duka dan kita menyampaikan berita kecemasan. Balik segera. Kecemasan mak sakit, dan duka. macam tu. Dan setiap perkataan kita kena bayar. Betul. Okey, itu dulu. Jadi kita tak tahu, kadang-kadang telegram tu dah sampai kat kita, kita baru siap sebenarnya dalam perjalanan. Yang orang yang sakit ni dah meninggal dah pun. Betul. Mak kita, ayah kita. Itu namanya telegram. Sekarang telegram dah jadi macam satu media perhubungan. Malahan, walaupun saya faham kita tak sama perasaan dia. Tak sama perasaan yang kita dapat memeluk mak kita, cium dahi mak kita. Peluk mak, minta maaf mak, memang betul. Tetapi Allah bagi kita ruang dan peluang. Dalam era ini kita boleh buat video live. Cakap, mak macam mana mak? Alhamdulillah mak, hari tu yang rendang tu mak kirim kata dah sampai mak. Alhamdulillah ni Alun makan depan mak tau. Zap makan. Boleh buat lagi. So tak apa. Demi keselamatan mak kita. Kalau kita balik, bayang tanpa sedar kita buat wabak, mak kita yang warga emas ni lebih berisiko. Itu sebab saya bukan nak kata apa. Kita cuba ambil hikmah. Saya faham. Siapa yang tak nak balik kampung? Semua orang nak balik kampung. Of course. Semua orang nak balik kampung. Tak ada siapa tak nak balik kampung. In fact, polis dekat jalan yang buat roadblock sekarang ni, dia orang semua pun nak balik kampung. Dulu setiap kali Perdana Menteri umumkan, dengan ini diumumkan bahawa COVID-19 telah pun merebak. Dan kita umumkan bahawa PKP dilanjutkan. Setiap kali umum lanjut, yang ada kat hospital tu mengaung. Lanjut mengaung. Dan hari ni dah tak larat dah. Dah kering dengan mata dah. Ni dalam hati ni tak tahu. Sampai kan saya beberapa kali diminta untuk rakamkan kata-kata semangat, bagi buat lawak sikit, bagi dia orang rasa happy kan, supaya dia orang tak rasa apa. So please, ada orang lagi teruk pada kita ni. Saya faham. Tak usah nak marah orang lagi dah. Yang penting kita jaga kita. Sayangi keluarga kita. Sayangi diri anda. Kita belum menang, kita mesti menang. Anda mampu mengubahnya. Jangan lupa hashtag tu. Panjang betul. Betul. Wallahualam. Okey, dan kalau ada apa-apa soalan ataupun ada pandangan tertentu, anda boleh hantarkan ke 014 30 10 10 2. Tadi bila S disebut tentang ibu kan, jadi kami pun nak ambil kesempatan inilah ucapkan kepada Bonda SD yang sambut ulang tahun baru-baru ni. SD, saya macam tak percaya tau tu Mak SD. Kenapa? Nampak muda. Nampak Dia macam nak cakap saya tua ke nak cakap mak? Dia ada dua tu. Kalau cakap mak muda tu, mana anak tua. Saya maklumkan, mak saya lahir pada tahun 1958. Mak saya waktu dia melahirkan saya, mak saya usianya 17 tahun. Tu dia. Tu dia. Dan yalah, mak saya dulu dia tak dapat tak dapat peluang untuk belajar tinggi. Tapi mak saya dia dari segi masak tip top lah. Masak lauk Negeri Sembilan kan, masak kuih semprit kan, siap kuih semprit tip top lah sampai ke hari ni lah. Jadi satu lah. Jadi saya cuma lah mestilah orang akan cakap iyalah mak dia dekat, boleh lah cakap. Ya betul, saya faham. Rezeki masing-masing kan? Tak, tapi pernah dulu waktu PKP kali pertama daerah pun tak boleh lepas kan. Jadi macam mana pun apa pun raikan apa yang raikan seadanya. Jangan berlebih-lebihan, tapi memadai untuk menzahirkan perasaan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penting.
Kan saya teringat bawa satu kisah Nabi satu ketika Nabi lapar, Nabi bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar. Kau kenapa Abu Bakar? Aku lapar Rasulullah. Aku pun lapar ni. Jom kita cari makan. Tersempat pula dengan Sayyidina Umar. Kau kenapa Umar? Aku lapar Rasulullah. Kami pun lapar. Mari jom kita jalan-jalan cari makan. Maka mereka bertiga pun nyanyi makan sampailah ke rumah. Kalau Kak Abby perasan, kalau kita pergi ke Madinah, di pintu besar tu, Babu Salam tu, dekat tepi tu ada satu tembok tinggi tapi ada seorang lelaki jaga. Dia tak letak tagging. Sebab ada masyarakat di negara tertentu, dia tak boleh dapat tahu tu, dia akan menyembah lah situ. Itu adalah merupakan tapak rumah sahabat Nabi yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Yang mana Nabi ketika ziarah ke hijrah ke Madinah, rumah Abu Ayyub Al-Ansari inilah tempat Nabi tidur. Dan kalau orang tahu tu tempat tidur Nabi, orang mulalah orang-orang negara tertentu tu gemar menyembah tu situ. Jadi memuja-muja kan. Jadi jadi mereka bertiga pergi kubah Abu Ayyub Al-Ansari. Assalamualaikum. Lepas tu bila tu keluar, Waalaikumsalam. Apakah gerangannya ketika tiga pemimpin hebat datang ke rumah aku? Maka Nabi kata, kami ni lapar, ada tak makanan di rumah kamu? Ini bukan bulan Ramadan lah. Jadi, ya Rasulullah, yang ada cuma buah tamar dan air masak, ya Rasulullah. Nabi pun, Alhamdulillah, Nabi kata. Jadilah, Nabi pun baca doa, baca Bismillahirrahmanirrahim. Nabi makan buah tamar, Nabi minum air masak, Nabi kata Alhamdulillah, dan Nabi sambung dengan ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maksudnya sesungguhnya setiap nikmat Tuhanmu hendaklah kamu sebutkan. Macam tu juga kita pagi raya, kita zahirkan Alhamdulillah, dapat juga kita beraya walaupun dengan anak isteri kita. Yang mereka yang di perbatasan tu, yang mereka kat luar negara yang tak boleh balik tu, yang kena kuarantin dan sebagainya, kita kena fikir juga nasib dia. Jadi bersyukur kita ada anak, kita ada isteri mungkin, ataupun mungkin kita masih lagi boleh video call. Syukur masih boleh video call. Ada orang tu langsung terputus hubungan, tak tahu hidup mati, tak tahu. Macam contoh bayangkan yang kita baru-baru ni, yang keluarga kepada yang kapal selam tu, kan, yang tak dapat kesan. Awak macam mana? Hanya sisa-sisa kapal tu saja. Bayangkan paling tidak orang tu cakap, aku tak dapat tengok dia hidup, tak apalah, aku nak mayat dia tu. Aku nak kebumikan. Tak dapat. MH370, MH17. Kan, sejasad, sekulit pun tak dapat lah, nak cakap. Jangan kata. Jadi dia kata, nasib kita sebenarnya jauh lebih baik. Kita mungkin tak boleh di kampung, tapi dapat audio call, dapat mak sihat mak, dapat tanya khabar, dapat tengok lagi keadaan fizikal mak kita. Masih boleh ambil gambar, send. Tu saya kata, ingat balik zaman Telegram, tanya Kak Abby dulu, zaman dulu, apa pun tak tahu. Tak tahu. Jadi itu syukurlah banyak. Dan setiap perkataan kena bayar pula tu. Betul. Perkataan dia kalau dapat dia berapa perkataan kalau dapat Telegram ni selalunya SD berderau. Apa ni? Sakit ke? Memang macam itulah. Biasa sakit meninggal. Dua tu je. Betul. Okey, dan kalau ada siapa-siapa nak tanya soalan, jangan segan, jangan silu, boleh tanyakan kepada SD, hantar ke Suku 014 30 10 10 2. Okey, SD, kita tahu tentang keistimewaan, kelebihan Ramadan. Jadi Syawal pula macam mana SD? Kelebihan Syawal. Saya nak pesan. Syawal ni adalah satu pagi yang ni kita kembali pada fitrah. Jadi saya nak pesan awal-awal. Waktu malam je lepas maghrib sebelum raya ni, malam tu dah masuk Syawal tau. Jangan ingat Syawal tu pagi esok. Malam tu dah Syawal dah. Bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Buat sebanyak mungkin. Sepanjang malam. Kalau rajin mengaji, mengaji. Kalau nak bersalawat, bersalawat. Nak berzikir, berzikir malam tu. Tetapi pastikan tidur jangan lewat sangat. Sebab esok kita nak bangun awal. Bangun pagi. Ni nak pesan pada semua peminat-peminat ABHD. Nak pesan semua follower-follower. Bangun pagi, bangun awal, kita mandi sunat Aidilfitri dulu. Anak-anak, pesan pada ahli keluarga kita, jangan lupa niat mandi sunat Aidilfitri kerana Allah. Mandi sunat, pakai cantik-cantik, wangi-wangian, sunnah semua tu. Pakai cantik sunnah, tak semestinya baru.
Tapi Ya, biasanya orang betul. kita ni cantik tu baru. Tak apa. Mm-mm. Kemudian pakai minyak wangi, wangi-wangian. Sunnah Nabi. Pilih Mm-mm. wangi-wangian yang terbaik. Kemudian yang boleh pergi semayang kat surau, semayang kat surau. Tak boleh kita berjalan ke tempat solat pun Allah tak laki pahala. Tapi sebelum kita solat, apa kita buat Kak Ibi? Kita kena buat apa dulu? Kita kena makan dulu. Jamah. Makan, jamah dulu. Kurang-kurang 3 biji buah tamar. Sebab nak membezakan pagi Syawal dengan pagi Ramadan. Ya Allah, pagi ni aku makan ya Allah. Kerana aku sudah tidak berpuasa lagi ya Allah. Kita kena makan. Jangan, tak apa, balik semayang kan makan. Bukan isu tu, isunya sunnah. Kena makan dulu. Bukan susah Kemudian pun dia. kalau, dah macam mana? Bukan susah pun. Dah tak susah. 3 biji buah tamar. 3, 7, 11, 21, 33. Mak 33 tu kira kenyang betul tu. Lepas tu salam. Kalau nak bersalaman, nak minta maaf pagi-pagi tu elok. Lepas tu nak ambil wuduk dah payah dah nak salam pada suami isteri. Kan? Salam awal-awal. Salam. Nah, kemudian kalau nak bagi duit raya, jangan sebut ampau. Ampau tu Cina. Bagi duit raya sedekah kepada ahli keluarga. Bagi kat mak, bagi kat isteri, bagi kat anak-anak. Alhamdulillah, tu yang terbaik. Ya, buat. Jadi lepas tu berjalan. Dalam perjalanan tu ada orang tanya, tapi Ustaz kalau yang takbir tu kita tak tahu yang panjang, tak payah baca yang panjang. Macam benih Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah. Kan? Kan ni main dah berbelasah-belasah tak sedap. Tak elok juga maksudnya. Ada Kak Ibi, saya dulu kat kampung saya. Bayangkan kampung saya setiap tahun malam raya memang kita takbir rumah ke rumah. Kalau 400 biji rumah dalam kawasan, satu taman perumahan tu akan merasalah. Dan ramailah ikut grup saya. Sebab grup saya tu cepat habis. Saya laju sikit. Orang tua tu lambat berjalan mengensot nak nyampai satu rumah tu. Jadi bila pecah-pecah grup, kita pecah-pecah grup kan, kita buatlah tu tradisi pada arwah abah saya lagi lah. Saya menyambung aja. Tapi tahun ni tak adalah sebab sebab SOP kan. Jadi kita nak kawal. Jadi itu dia. Jadi pagi kita pergi. Kemudian pastikan sebelum nak pergi solat sunat Aidilfitri, pastikan dah settle belum zakat fitrah. Kalau belum, buka website. Sebab semua lembaga zakat, Boleh, semua seluruh online. Malaysia ni dekat website boleh online. Tak usah kau nak tanya, hukum dia sang, kau dah lambat, kau bayar je lah. Banyak tanya lagi. Kan nak tanya boleh ke tak. Bergaduh lagi pagi tu. Lepas tu pergi, kemudian pagi tak payah nak menangis. Abang minta maaf, abang saya banyak salah dengan abang. Tak payah lagi dah. Salam bang, selamat raya Mazhar Batin. Dah pergi solat Aidilfitri. Solat sunat Aidilfitri ada satu perangai masyarakat kita yang paling ramai orang buat. Lepas main raya, dia berlonggok kat luar, berbual tergelak-gelak. Walau pada ketika itu, khutbah sedang dibacakan. Sia-sia pahala semayang kita sebenarnya. Ingat tu. Ramai budak-budak macam tu. Terutama budak-budak muda. Ingat apa yang saya pesan ni. Lepas main sunat Aidilfitri, tunggu dengar khutbah yang dibacakan. Siapa yang nak dengar khutbah Samsul Debat, datanglah ke surau An-Nur, Kampung Panco. Jalan Masuri, Kampung Panco. Rumah Rakyat Panco, Paroi, Seremban, Negeri Sembilan. InsyaAllah saya baca khutbah tahun ni. Jadi tengoklah kalau boleh setting, saya suruhlah buat live masa khutbah pagi tu. Jadi mungkin dapatlah orang tengok khutbah kan. Itulah dia. Okey. Jadi lepas tu habis balik pergilah ziarah macam biasa. Dan pastikan ke SOP. Tahun ni susah sikit. Semua rumah kena ada QR code sekarang. Itu polis arahkan tadi siang tengah hari tadi dah buat statement. Ya, wallahu alam. Okey. Semua rumah SD. Semua rumah kena letak QR code. Supaya orang datang rumah kita boleh keep track. Kalau jadi apa-apa. So buatlah. So kalau tak nak kalau tak nak pasang QR code jangan bagi orang datang rumah. Sudah. Settle. Okey. Benda tu tak susah nak dapat QR code tu tak susah nak dapat Tak susah. Kita boleh buat sendiri. Ada cara dia. Allah alam. Okey. Faiz, mungkin kita nak tunjukkan Sani tadi ada soalan. Mana Sani? Okey. Sani Atmani katanya, apa hukumnya kita menghina ulama? Ustaz disebabkan sakit hati pasal PKP. Tengok ramai yang lebih ilmu dalam agama, kata silap macam tu. Tadi kita dah sebut sikit SD awal tadi Okey, macam inilah hukum dalam satu hadis riwayat Abu Darda berkata,
aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan wang dinar dan tidak juga dirham. Mereka itu hanya mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, maka ia telah mengambil keuntungan yang sangat banyak. Jadi nak bagi tahu dekat kita, para ulama adalah merupakan orang-orang berilmu yang menjadi penerus kepada dakwah para nabi. Kedudukan dan keimanan para ulama ni tentunya lebih tinggi dan tentunya lebih mulia berbanding kita ni manusia biasa secara umumnya. Kan? Ya. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan termasuk umatku sesiapa yang tidak memuliakan orang yang lebih tua, menyayangi orang-orang yang lebih muda dan mengetahui hak-hak orang yang alim. Nampak tak? Bayangkan, saya ulang balik, Rasulullah SAW bersabda, bukan termasuk umatku sesiapa yang tidak memuliakan orang yang lebih tua. Orang tak hormat orang tua pun tak masuk kategori umat Nabi. Yang tidak menyayangi orang muda pun tak masuk kategori umat Nabi. Dan begitu juga orang yang tak dan mengetahui dan orang yang tak mengetahui hak-hak orang yang alim. Maksudnya dia tak tahu kat mana nak meletak. Maksudnya hak-hak orang alim ni maknanya kedudukan orang alim ni mana nak letakkan. Nabi dah sebut dah tadi. Orang alim ni penerus kepada dakwah Nabi. Jadi kalau kita tak meletakkannya kepada tempatnya, maka kita tak memahami hak dia lah. Itu maksud dia. Ya. Jadi tentang tu saya dah jawab lah tu soalan Sani tu. Jadi bagus soalan yang baik. Dan begitu juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita dengan mengutuk ni sama agak kita mengumpat manusia. Kita mengumpat, mengata manusia, kata belakang-belakang, kita cakap dia. Kan? Dalam masa yang sama, dahlah kita kutuk. Ulama pula tu. Apa jadi? Bayangkan. Berganda-ganda. Bulan puasa pula tu. Kan? Bayangkan. Nah, tu bukan orang biasa, bukan kaleng-kaleng yang kita kutuk. Setakat kutuk AB, setakat kutuk Samsul Debat, tak apa lagi. Kan? Kan? Saya pun tak mengaku saya ustaz. Sebab saya tahu kedudukan ustaz tu kemuliaan dia macam mana. Tu sebabnya Saya tahu kenapa. Dulu. Saya tahu kenapa. Sebab SD kan pernah cakap, saya bukan ustaz, saya baru nak start. Ya betul. Sentiasa rasa kita budak belajar. Kita baru saya rasa nak belajar. Dan satu lagi, abaikan ya image kat belakang tu maknanya ni program ni secara live. Jadi yang belakang tu orang ni terbukti live. Terbukti live. Aku rasa kejap lagi kalau dia tengok balik ulangan, lah akulah yang masuk dalam kereta tu. Agak macam tu kan. Dia tak pasal sebab cermin kereta ni gelap. Kereta ni gelap. I see. Jadi makna kata tu keadaan berganda-ganda kan benda yang kita buat. Jadi hati-hatilah. Jadi pada nasihat saya supaya janganlah kita jadi orang yang tidak mengetahui hak para ulama. Hati-hati. Wallahualam. Tak tahulah bagi orang macam saya lah yang tak banyak ilmu ni, fikiran pun simple, sempoi sangat. To start with, wah macam kau putih. Betul lah. Saya pun rasa macam nak cakap putih because macam tu lah. Okay. Sama Kak Bi. Tak, maksud saya paling basic, jangan caci orang. Tak kira lah siapa pun. Jangan hina orang, tak kira siapa pun, tak kira. Sedangkan haiwan pun kita tak boleh nak caci, nak hina. Kan? Betul. Jadi apatah lagi bila yang ada kedudukan orang yang menyebarluaskan syiar Islam, agama terbaru. kan. KB, yang terbaru sebelum KB sambung. Kes terbaru COVID-19 kita hari ni adalah 4,498. 4,498. So kita masih lagi cakap heboh nak balik raya. Kan? 4,498. Semalam 3,551. Maknanya kenaikan hampir 1,000 kes sebenarnya. Jadi apa kita nak cakap? Kan? Mana hari ni naik sampai hampir 5,000 kes. Jadi kita kena hati-hati. Ini maklumat yang baru saya terima lah. Tu saya share pada semua pendengar. Saya ada terbaca ni SG. Ada satu artikel, ada seorang pakar lah. Dia berikan pandangan dia. Dia kata lepas raya ni tak mustahil cecah 10,000. Dia kata kalau kita memang tak ambil kisah, tak apalah kita nak enjoy raya apa semua kat raya setahun sekali kan apa semua kan. Pedulilah dengan SOP apa semua. Dia kata well just wait, mungkin 10,000 satu hari kes.
Tapi tak tahulah apa reaksi orang bila dengar macam tu, cakap, "Aleh, takkan kot." Anda tergolongan mereka yang tak ambil peduli langsung lah. Memang selfish. Tolonglah, jangan pentingkan diri sendiri, jangan selfish ya. Sebenarnya apa yang berlaku sekarang ni, Allah tengah mendidik kita SD untuk faham apa itu syukur, apa itu sabar, ya, dalam erti kata yang sebenar-benarnya, dan kita cuba kawal perasaan emosi kita dan menginsafi, dan perlu ada rasa takut dan gerun dengan apa yang berlaku, ya, sebab kadang-kadang kita tengok bolehlah kita buat lawak sesekali kan, ni dah kadang kita pun perlukan gurauan, senda, cumanya benda yang serius tu tidak boleh dilawakkan, macam kes yang baru Aziz sebut tadi, dah 4,000 lebih dah kan. Jadi harap-harapnya lah semua beri kerjasama agar penat SDN nak cakap banyak kali. Banyak kali nak cakap. Betul. Masih ketegak juga. Masih degil juga tak nak ikut peraturan. Okey SD, antara perkara yang sangat kita yang kita jalani sepanjang bulan Ramadan ialah puasa kan. Jadi macam mana kita boleh nak teruskan dengan roh berpuasa tu bila kita dah masuk Syawal ni SD? Macam ni. Sebenarnya bulan Ramadan berbeza dengan bulan lain. Sebab bulan lain ni kita memang dah boleh makan. Tu perbezaan paling ketara. Dan kalaupun kita tak makan, orang keliling kita makan semua. Kan? Jadi makna kata kita tahu bukanlah semudah itu untuk kita teruskan apa yang kita buat. Berpeganglah apa yang Nabi pernah sebut. Yang mana Nabi paling suka umatku beramal walaupun sedikit tapi berterusan. Saya ulang balik. Kan? Aku paling aku sukai, tidaklah amal yang paling aku sukai pada umatku iaitu apabila dia beramal walaupun sedikit tapi berterusan. Itu memang. Jadi makna kata tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Jadi kita buat. Jadi makna kata buat sikit-sikit. Contoh macam kata kita ambil puasa. Kita tak payah puasa hari-hari. Kita buat puasa sunat Isnin Khamis. Paling tidak buat puasa Isnin. Setiap Isnin kita buat. Sebab tidaklah Nabi paling suka puasa sunat pada Isnin. Kenapa Kak Ibi? Lahir. Kerana hari Isnin adalah hari lahirku, kata Nabi. Dan kemudian begitu juga contoh kita solat. Nabi juga mewasiatkan kepada para sahabat, 3 amalan yang kamu jangan tinggal pesan kepada sahabat selagi mana kamu masih hidup. Pertama puasa Yaumil Abid, puasa hari putih pada 13, 14, 15 setiap bulan Islam. 13, 14, 15 kecuali hari-hari tasyrik. Ingat tu. Kedua, jangan kali-kali kalian tinggalkan solat sunat duha paling kurang 2 rakaat setiap hari. Dan begitu juga jangan kalian tinggalkan solat sunat witir paling kurang 1 rakaat. 1 rakaat setiap kali sebelum kamu tidur setiap hari. Mana kata malam sebelum tidur buat 1 rakaat. Sekejap je. Tak lama pun. Kan? Amalkan. InsyaAllah hidup kita akan berubah. Dan begitu juga kalau kita mengaji. Kita mungkin tak boleh nak ngaji macam dulu, laju-laju macam dulu. Ramai-ramai kan. Jom kita mengaji, kita baca 1 ayat. 1 ayat. KB, baca 1 ayat sehari pun. Boleh khatam. Dalam tempoh berapa tahun khatam. Misalnya dah 60 tahun tak khatam ni apa hal? Contoh kan. Jadi makna kata at least kita kena mula start something somewhere. Kata KIB kan kat kampung macam tu. Kampung kat Singapura cakap macam tu. Start with something somewhere kan. Kan. Jadi insyaAllah. Ini kalau kita tak start kan, kita sampai bila pun kan. Sampai bila pun. Tu sebabnya kita jadilah macam payung terjun. Kan? Payung terjun. Bila dah terjun, kita kena buka payung tu. Masa tu barulah dia ada function. Kan? Kalau kita tak buka payung tu, minda kita tak buka, dia tak jadi berterjun, kita akan terempas. Hancur kita, jangan. Jadi kita gunakan sebaik-baiknya masa yang ada, walaupun sikit tapi berterusan. Itu antara yang sempat yang boleh saya bagilah. Wallahualam. Kak Abi kata nak announce tadi, baik announce cepat. Itulah. Kita nak berehat seketika, bagi short break. Wah, cakap putih lagi. Okay, rehat seketika dan kita akan kembali dengan pengumuman. Announcement. Okay, tunggu. Baik.
letihnya. Dah pukul 6. Alah, tak laratlah nak masak. Bis masak merah di Ansa kan ada. Cuma tambah bawang Holland, minyak dan serai. Tada, tak sampai 10 minit. Baunya sedap, rasanya lagi nikmat. Bis masak merah di Ansa. Campak-campak. Siap. Kembali lagi bersama kami. Okey, ini dia. Kita nak bagi announcement. Tadi dah tengok dah kan. Dia memang sampel sangat-sangat campak-campak, siap. Jadi untuk hari ini, kita ada tawaran istimewa. Okey. Kalau anda beli dua paste ini, anda akan dapat satu paste percuma. Okey. Dan tawaran Satu ini harga kami berapa, buka Kak kepada Satu harga dalam berapa? 12 ringgit. Kan? Dalam Kalau beli dua, RM12. RM24 dapat free satu. Ya, dapat satu free. Okey, tetapi hanya untuk 20 yang pertama. Okey, jadi cepat-cepat anda boleh pergi ke link kami ataupun anda boleh telefon. Dan pastikan anda kalau WhatsApp pada talian kami sebab anda nak tu, pastikan anda bagi password kita. Passwordnya hari ni adalah apakah, jawab soalannya. Soalannya, apakah tajuk slot ABSD pada hari ini? Wah, tu dia full selling point, kelas, gempak betul. Berapa SD? Kan? Ui. Okey, jadi itu dia. Anda soalan yang SD cakap tadi tu, jawab. Lepas tu, kita baca password lah kan? Jadi, kalau anda untuk melayakkan anda dapat. dapat satu free. 20 yang pertama sahaja. Okey, cepat sebab tak nak menyesal. Nanti kan ada yang menyesal. Cik Tisu tanya terus Kak Abby ke yang masak paste merah tu? Hey, saya selalu masak. Ni dia jujur tanya. bulan puasa kena cakap betul-betul. Apa dia? Yang mana? Kak Abby ke yang masak paste merah ni? Yang dalam gambar tu bukan saya lah. Tapi kat rumah memang saya masak ni. Tak, soalan dia, Kak Abby ke yang masak paste yang Kak Abby pegang tu? Untuk jadikan tu. Oh, I see. Kalau mak masak ni, mak tak ada dah buat kerja-kerja lain dah. Mak concentrate yang ini je. Of course lah, kita ada team. Kita ada team yang buat. Jadi jawapan dia memang tak lah. Semua orang kena tahu. Tak lah. Okay. Tapi saya pengguna. Sebab kita nak beritahu, sebab kita nak beritahu betapa praktikalnya paste masak merah ni. Kepada orang yang bulan Ramadan ni dah penat, Syawal ni pun tak payah beria sangat. Lempar-lempar, panas, jadi. Nak sedap lagi, tumbuk cili giling tu. Kemudian tumbuk apa sikit, masuk bawang, masuk apa serai sikit. Tengok dia punya naik paste masak merah ni macam mana. Tapi SD, untuk yang ini tak perlu dah cili apa, kecuali kalau nak pedas lah kan, boleh tambah sendiri. Tapi hanya letak bawang Holland dengan juga serai. Itu saja. Pilihlah. Nak ayam ke, nak udang ke, nak sotong ke, nak telur ke. At least satu dah ada atas meja pada 1 Syawal. Tu dia. Okey. Jadi cepat hanya 20 yang pertama saja. Jadi ada siapa yang nak beli ni, nak sedekah pun boleh, sedekah dekat orang yang susah supaya dia orang boleh masak kan. Tak adalah dia makan nasi semata, tuan-tuan. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Aziz kata nak announce pasal susu kambing, tak ada? Saya nak announcekan susu kambing dengan ini, siapa yang nak order sekarang. Anda ada masa lebih kurang, anda masa dalam masa 15 minit saja nak order sekarang. Kontak 0 Izzuddin tolong masuk, admin tolong masukkan nombor phone 011-2085-3466. 011-2085-3466. Sebab di pejabat sekarang ni, kru JNT sedang berada di sana. Sebab kalau siapa yang nak barang tu sampai sebelum Syawal, inilah masa terakhir untuk anda order. Betul. Sebab mulai esok barang akan sampai lepas raya. Tu nak beritahu. Jadi siapa yang nak tu, sebab hari ni sekarang waktu habis live ni terus cepat.
011285 untuk susu kambing. Siapa yang order susu kambing. Ya, kalau satu RM45 kan, tapi kita offer beli 290, okey? Jangan pakkan segera. Nasib baik Kak Abby perasan kan. Kak Abby tak perasan tadi, dia perasan. 45 macam sama je, macam tak ada diskaun je. Okeylah. Okey, saja nak test tengok puasa ke tak puasa. Mana puasa lah tu dia perasan, dia perasan. Maknanya beli satu 45 tapi siapa beli 2 40. 2 dan ke atas 40 setiap satu. Maknanya 80 je lah. Tak adalah 90. Kita dapat jimat RM10. Dan tidak terhad kepada 20 yang pertama. Saya nak habiskan stok yang ada. Kata 15 minit je. Yalah, kata maksudnya 15 minit je. 15 minit ni tak ada dah 20 yang pertama. Telefon cepat. Kan? Ya, rugi siapa ni. Menang tau. Soalan dia yang nak tanya hari ni kan. Soalan nak tanya. Apakah nasihat SD pada hari ni? Jawab soalan tu. Apa nasihat SD hari ni? Tak kisahlah mana-mana yang nasihat saya bagi banyak tu. Petik je satu. Okey, itu dia. Itu dia password Okey, kata kunci untuk anda dapat 2 pack susu kambing dengan harga RM80. Okey. Baiklah, dan Hasdi, kita pun dah kita ada apa? Kuih samprit. Ada orang tanya kuih samprit dari SD. Tak cakap pun buat kuih samprit. Sampai hati. Saya nak beritahu kuih samprit ni sebenarnya kuih samprit memang mak saya dah buat 20 tahun. Saya pun tak nak promo biasa sebab setiap tahun kalau saya tak promo pun memang sedia banyak order mak saya. Kota saya 10 kotak pun tak cukup. Ni tengah mengemis-ngemis ni minta dengan adik tolonglah. Adik saya Samsul Fazli tu dia yang jaga stok tu semua. Dia memang mak saya buat daripada sebelum Ramadan lagi dah buat sampai sekarang. Tak berhenti lagi. Dan hari esok dan Ahad ni last buat untuk order yang dah masuk. Untuk sedia ada. Tu sebab saya minta maaf pada semua yang marah kenapa tak respon, minta maaf. Tak boleh nak respon. Saya nak cakap ada ke tak ada pun tak boleh. Tak berani. Jadi mungkin insyaAllah kalau ada stok, saya jumpa. Malahan ada Singaporean kat FB 2 orang. Personal message minta postkan. Saya kata kalau post hancur, semprit ni kena bagi by hand, tak apa. Hancur-hancur lah. Tahun lepas PKP kita orang post. Dia tunjuk gambar dia makan pakai sudu kat FB. Kan, pakai sudu. Tapi yang kata tak kisah, janji puas hati kita orang, dia kata. Kan, puas hati kami ni semua. Sebab kami dapat juga kan. Dapat juga rasa. Memang sedap walaupun seredak, dia kata. Kan, hancur betul Kak B. Memang ya Allah, saya pun tak sangka. Sebab mak saya mula buat kuih semprit ni secara, mak saya dah lama buat. Tapi betul-betul buat kuih semprit sahaja. Dia tak buat berniaga lain. Dia buat semprit saja. Selepas pemergian arwah ayah saya dulu. Jadi lepas tu mak saya buat setiap tahun. Dan ni dah masuk tahun yang ke-20. Maknanya 20 tahun jugalah arwah abah dah meninggalkan kami semua. Jadi apapun insyaAllah kita cuba lain kali kita order tu. Sebabnya yang order awal pun mak saya dah beli oven besar tahu 2 tingkat. Lepas tu dah ada tak boleh. Kena beli besar lagi. Banyak lagi. Mana kena beli besar lagi. Maknanya kalau boleh. Kena buka kilang ni. Kilang. Itulah tu. Itulah ceritanya. Ni kalau pembukaan kilang jangan lupa ajak. Okey SD. Kita ada satu soalan. Mana tadi Faiz? Soalan daripada Ziris. Katanya nak tanya sebab saya confused. Ada yang cakap boleh sekalikan puasa ganti dengan puasa 6. Tapi ada cakap kena ganti puasa dulu. Jadi mana satu yang betul ni SD? Kalau tanya saya, macam inilah yang saya belajar, macam inilah. Sebenarnya kalau ikutkan, kita kena utamakan puasa ganti dulu. Memang ada pandangan kata, kalaulah kita ni tak ada penyakit, maksudnya tak ada penyakit, kalau kita ada penyakit yang boleh sembuh. Dan kalau orang yang sakit tak boleh sembuh, memanglah dia kena ganti dulu. Kan? Tapi ataupun bayar fidyah apa semua. Tapi pada orang yang tak ada kuzuran apa-apa, dia boleh je nak buat puasa. Ni kereta dah bergerak ni tu, saya bergegar-gegar ni. Itulah nampak lah. Puasa sunat Syawal boleh buat dulu. Ada pandangan tu. Tapi sebenarnya, lebih baik kita mengutamakan yang puasa qada dulu, ganti dulu. Sebab kita tak tahu umur kita sampai bila. Kan? Dan sesungguhnya tidak boleh menyekalikan niat dalam satu puasa. Kita hanya boleh puasa ganti sahaja.
niat saja aku puasa ganti fardu ke atasku kan di dalam bulan pada hari ini kerana Allah Ta'ala. Jadi maknanya kita niat puasa ganti sahaja. Tetapi contohnya katalah kita cuti puasa 6 hari orang perempuan. Orang perempuan 6 hari dan kebetulan dalam bulan Syawal kita ganti terus 6 hari. Mudah-mudahan Allah bagi pahala puasa 6 tu sekali. Mudah-mudahan. Tapi kalau kita buat puasa ganti, maknanya pada pandangan saya tak payah buat dah puasa sunat 6 sebab kita dah ganti 6 hari dalam bulan Syawal. Okey dah tu. Tapi tak payah niat sekali. Satu je niat. Niat puasa ganti saja. Tetapi kalau lah lepas kita buat puasa ganti 6 hari, aku rasa macam tak puas lah. Aku rasa aku nak buat jugalah puasa 6 Syawal tu. Nak buat juga lain. Boleh, tak ada masalah. Itu lebih baik. Terima kasih. Settlekan yang hutang dulu itu yang terbaik. Okey, baiklah, nampaknya kita pun dah sampai ke penghujung pertemuan kita untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak kepada SD, terima kasih banyak-banyak kepada rakan-rakan kita dan kita akan break kita akan berehat untuk hari raya. Jadi minggu depan kita tidak bersiaran Jadi di kesempatan ini kita nak memohon ampun dan maaf di atas segala salah dan silap, kekurangan Kak Abi, ada orang minta Kak Abi nyanyi satu lagu raya khas. Buat nyanyilah satu lagu raya yang Kak Abi tahu. Dia nak dengar. Lagu raya. Alamak. Satu lagu cepat. Cuaca macam mana sekarang ni? Ni live ni cepat. Tak, tapi SD kena sambut. SD kena sambut Apa pula? Satu kami nyanyi dulu. Saya tak tahu kata. Okey, ni sikit. Indahnya sungguh di hari raya. Masuk. Cepat masuk. Ramainya orang bersukaria. Kan ulang. Sambut masuk. Betul. Alah, tak nak lah. Tak lagu raya yang paling Kak Abi suka yang tu ke? Tak. Bukan bukan lagu. Saya suka lagu yang lebih kepada arah nasyid. Lagu raya nasyid. Ada satu lagu daripada Sharifah Aini dan juga lagu daripada Uji Rashid. Lagu Uji Rashid tu jarang orang mainkan, tapi sebenarnya lagu tu lagu dalam dia mencari Lailatul Qadar actually. Oh, lagu apa jarang lagu tu. Saya pun dah lupa nanti apa lagu dia. Memang rare. Saya lagu lain saya tak apa sangat lah. Lagu Dana Perantau tu pun sedih lah. Tapi saya yang paling tak boleh lagu Mamat lah. Ke Pohon Restu. Tak boleh lah. Yang tu lagu tu lain macam. Walaupun kita dah kat kampung pun sedih lagi. Kan? Terasa macam lain macam kan. Yalah, duhai bunda. Duhai ayahanda. Dengarlah rayuan ananda yang jauh di mata. Treng. Tanpa ku sadari air mataku mengalir. Tak kata lah. Itulah. Tapi SD tahu kan? Lagu tu lagu cover. SD tahu kan? Lagu cover macam mana? Maknanya lagu tu bukan lagu original Mamat. Sebenarnya lagu asal siapa nyanyi Asal kumpulan Al Jawahir. Al Jawahir. Dari Singapura. Singapura. Oh ya? Yes. Tapi tak apalah kalau dia mengaku tu dia cover tapi lagu orang tak apalah. Kan? Okey, baiklah SD pun dah mulakan perjalanan ni. Nak ke mana SD? Saya menuju ke RTM. Ke RTM. Untuk ni borak dulu sebelum buka. Tak. Ni program lain. Ada program Ihya Ramadan. Saya rasa live juga lah kot. Itu dia. Dia akan bersiaran malam ni tasak saya. Okey, dan kita sekali lagi nak peringatkan kepada anda semua, cepat-cepat buat tempahan untuk test kita. Beli 2 dapat 1 free. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin, khususnya kepada semua yang mengenali diri saya, follower-follower. Dan tidak lupa juga buat kru ABSD, diam tak diam dah berapa bulan kita bersiaran, alhamdulillah.
kita berjaya konsisten untuk bersiaran. Terima kasih Kak Abby, Selamat Raya Kak Abby. Semoga happy selalu bersama keluarga. Tabah menghadapi apa juga ujian yang mendatang kepada semua kru ABSD lah, semua sekali. Termasuk juga staff saya tu yang tak sabar-sabar tu. Dia orang dah dapat bonus, minta dia orang belanja. Jadi itu saja daripada saya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan sekali lagi kami nak mohon ampun dan maaf di atas segala salah dan silap ya. Kalau ada apa-apa kekurangan kepada semua followers, juga kepada SD, kepada tim semua ya, dan moga-moga Ramadan hujung-hujung ni kita dapat bertemulah dengan malam yang sangat istimewa tu. Okey, untuk order cepat-cepat WhatsApp 014 30 10 10 2. Okey, kita jumpa lagi. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum.